على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Kita menggunakan kitab Kiamat Hampir Tiba, 40 hadis Kiamat Hampir Tiba, karangan ataupun susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Kita masuk kepada tajuk iaitu tanda-tanda besar kiamat. Tanda-tanda besar kiamat, antara yang paling masyhur ada 10 yang paling masyhur. Dan dari kalangan 10 tanda-tanda besar kiamat ini, satu pun belum berlaku lagi. Mukadimah tu saya selalu sebutlah supaya kita faham zaman yang kita sedang berada pada malam ini di mana kedudukannya. Rasul habirah, kesemua 313 orang Rasul telah pun dihantar dan telah pun menghabiskan misi dan tugas masing-masing. Tambah lagi Rasul yang terakhir pun sudah 1400 tahun sudah wafat, pun dah berakhir. Nampak kita punya kedudukan malam ni duduk tang mana kita tahu. Kenapa kita tahu? Sebab bila Nabi yang terakhir telah pun dihantar, bermaksud kehancuran alam ini sudah semakin dekat. Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Kata Allah dalam Al-Quran, telah hampir kiamat itu. Wanshaqqal qamar, antara tanda-tanda hampirnya kiamat ialah bulan pernah terbelah dua. Kalaulah perjalanan masa dunia ini diibaratkan seperti panjangnya meja ni, bermula daripada kiri saya, maka kita sudah berada di penjuru hujung meja di sebelah kanan saya. Duduk penjuru dah. Rasul pun habis dah Tuhan hantar, selesai dah, rahat terakhir pun dah 1400 tahun dah berlalu, bukan 30 tahun, bukan 236 tahun, 1400 tahun dah. Maka dengan sebab itu kita yang berada di penghujung ni,
sangat-sangat berhak untuk mengetahui tanda-tanda kecil maupun yang besar, terutamanya yang disebutkan oleh kekasih kita semua, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara tanda besar kiamat yang mana susunannya menjadi perselisihan di kalangan para ulama, adapun yang terakhir selalu kita bincang, yang terakhir yang nanti kita akan tengok juga dalam kitab ni, boleh jadi yang terakhir ialah api yang keluar daripada Yaman. Yang tu last sekali. Yang ulama khilafkan, perselisihkan, yang pertama, sama ada terbitnya matahari di sebelah barat, ataupun kumpulan satu lagi kata keluarnya seorang lelaki yang gelarannya Ad-Dajjal. Kemudian hal lain tu tengah-tengah. Kalau tanya di antara Dajjal dengan Ya'juj Ma'juj siapa dulu, yang tu boleh jawab. Yang tu ada hadis yang sahih, iaitu Dajjal binatang berkaki empat yang akan keluar daripada bukit Safa. Safa hak tuan-tuan sa'i tu, Safa Marwah kan, binatang besar tu akan keluar di situ. Kemudian Asad, binatang berkaki empat, Asad, Dajjal, yang ni semua akan keluar sebelum Ya'juj wa Ma'juj. Nabi Isa pun sebelum tu lagi. Nampak? Yang tu beberapa tanda-tanda besar ni kita boleh, hak tengah tu bolehlah susun sikit. Lepas tu yang lain tu susunan dia tidak disepakati oleh para ulama. Jadi Dajjal ni banyak bulan dah kita baca, dan kita pun dah sampai pada muka surat 72. Saya teka tu. Ada tak siapa tanda? 72. Tak ada buku, semua tak ada buku, masya-Allah. Semua adik-beradik Imam Syafi'i. Saya seorang yang bawa buku. Hebat ni. Betul tak? Muka surat tu juga ada tanda tak? Ada tanda 72. Okay. Muka surat 72. Kita dah tengok sifat-sifat Dajjal. Yang mana sifat Dajjal yang paling besar sekali ialah dia orang. Ni saya ulang kaji sebab malam ni dia tak cerita dah apa nama ni, ciri-ciri tu, tapi masih lagi tentang Dajjal. Dia manusia, laki-laki, matanya buta di sebelah kanan, hanya melihat dengan yang di sebelah kiri sahaja. Kemudian Dajjal keluar pada ketika bumi ini tidak ada setitis pun air, dan tidak ada sebiji pun nasi ataupun sekeping roti pun tak ada. Hari ini orang boleh berebut-rebut semata-mata untuk mendapatkan keseronokan. Kemudian kena bayar pula. Kena bayar pun tak apa. 1,500 tengok pertunjukan je. Konsert 1 jam setengah. Kursi paling depan sekali 1,500, 2,000 ringgit. Hari ni punya manusia sanggup bayar. Apatah lagi bila Dajjal ni dia keluar pada satu zaman yang orang makanan pun tak ada. Dan ketika itu Dajjal keluar membawa kemewahan. Di mana saja dia pergi, dia boleh arahkan
hasil bumi di kawasan itu untuk keluar, dan hasil bumi akan terbit keluar daripada kawasan tu. Banyak lagi ni hasil bumi ni tuan-tuan, banyak lagi. Dalam dunia moden hak kita duk bina bangunan apa semua dah ni, hasil bumi masih banyak. Kadang-kadang tengah jalan raya tu, bawah tu masih ada timah yang begitu banyak, orang tak tahu. Ni sekarang ni pun, apabila Dajjal keluar, kata Rasulullah, dia sampai satu tempat, dia akan arahkan bumi tu, keluarkan hasil kamu. Maka keluarlah segala jenis hasilnya yang mewah. Bila keluar dengan emas, kawasan keluar perak, kawasan keluar biji timah, kawasan keluar. Nabi kata waktu tu manusia akan ikut dan tunduk dengan perkataan Dajjal. Mereka akan mengikutinya seperti mana lebah yang berjalan serentak dengan kawanan-kawanannya. Kan lebah bila dia pergi, dia mana pergi? Dia jalan serentak, dia jalan satu gerung tu, macam itulah manusia yang ramai ni akan ikut Dajjal. Wal'iyadzubillah. Dan kita mohon kepada Allah selamat daripada fitnah. Nabi ajak beberapa cara ringkas malam ni. 4 benda yang tuan-tuan semua dah dengar. Habis hak ni kita masuk tajuk Dajjal juga, hak nombor 10. Nombor 9 malam ni, cara untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Berapa yang kita tahu, kita semak. Malam ni kita tahu 4, balik bagi tahu kat ahli keluarga. Ke-4 benda ni. Ke-4. Nabi meninggalkan, kata musannif hafizahullah, Rasulullah telah meninggalkan kepada kita beberapa cara. 1, memahami bahawa Dajjal itu adalah pendusta dan pembohong. Tuan-tuan kena ajak anak, kena ajak anak, terutamanya yang sudah mumayyiz, dah 10 tahun umur, dah 9 tahun, 9, 10, 11, 12, yang tu dah boleh mula ajak dah ni. Antara benda yang kena tahu, anak-anak kena tahu, sebut Dajjal ialah sekian. Dia ni tanda besar. Dia orang laki-laki, penipu besar. Kena sebut kat anak, biar anak dengar, tahu, anak reti, oh Dajjal macam ni. Bukannya bila marah kat anak, DJ hang, oh dia kata kalau marah kat siapa kena sebut DJ. Dia pun kat jalan kelai sikit, buka cermin kereta, DJ. Perkataan Dajjal yang telah disalah ertikan, seburuk-buruk manusia. Adapun hukum Dajjal hak lain, wallahu a'lam. Contohnya hukum dia hak lain lah, hak macam kita manusia biasa ni, dia tak semayang langsung ke apa ke, dia ni macam itulah, macam-macam lah hukum-hukum dia hak lain tu. Yang tu semua maklumat-maklumat tu, bila kita jumpa dengan Nabi, kita boleh sembang tanya. Tuan-tuan, nantilah Nabi ke Rasul lain ke, tuan-tuan. Dalam barzakh tak boleh lagi, padang mahsyar pun semua duk sengap lagi. Kat titi sirat lagi tak ada siapa nak sembang, masuk syurga barulah. Nama dia alam untuk bersenang lenang buat selama-lamanya. Tang tu baru rehat. Nak tanya apa? Tanya waktu tu. Antaranya soalan ni. Hak ni pun kita akan ingat untuk kita tanya nanti. Seandainya insya-Allah kita semua adalah ahli syurga. Ingat, muka-muka kawan kita pun kita ingat, soalan-soalan ni pun kita akan ingat untuk kita tanya nanti. Nak pergi tengok Dajjal dalam neraka pun boleh. Kalau duduk neraka tak payah tengok dah lah, memang jiran lah. Wal'iyazbillah lah kan. Tapi kalau duduk syurga boleh pergi tengok.